اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian kita pada pagi ini dan bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Okey, selamat datang kepada pendengar kita yang pertama, Muhammad Hilman. Selamat datang dan alhamdulillah pada kali ini kita dapat adakan satu majlis bacaan kitab dan sempena dengan memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin hari ini kalau kita lihat pelbagai cara, pelbagai kaedah, pelbagai bentuk untuk kita menzahirkan ataupun untuk kita mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pelbagai cara. Bagi yang memiliki kesempatan untuk dia kata menghadiri kuliah-kuliah ataupun ceramah berkenaan dengan sirah Nabi, itu merupakan salah satunya. Dan kita boleh sertai, boleh turut sama mendengar. Bagi yang lebih kepada untuk kita kata bersendirian, bolehlah baca-baca dan duduk, kita menghayati kitab-kitab ataupun sirah-sirah perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang sama ada kita nak ada juga yang kita menyambutnya dengan ada bacaan doa, bacaan qasidah, maulid dan sebagainya. Pelbagai kaedah yang kita boleh pilih. Jadi untuk hari ini sebagai satu kita kata untuk mengisi bersempena dengan maulid ni, kami di GPTD, Grup Penjajat Tamadun Dunia, berhasrat untuk turut sama mengenengahkan sirah berkenaan dengan kelahiran Nabi SAW berdasarkan kita kata manuskrip ataupun karya yang kita kata, boleh kata turas ataupun karya yang ditulis pada kita awal abad ke-20 oleh seorang ulama Melayu, ulama Fatani yang bernama Syekh Ahmad Al-Fatani ataupun namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani rahimahullah ta'ala yang telah wafat pada tahun 1909 Masihi. Jadi mungkin kita sudah biasa mendengar bacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum kerana Syekh Al-Mubarakfuri, satu kitab sirah yang kita kata versi contemporary yang lebih mengandungi kita kata semakan fakta dan sebagainya. Itu diusahakan oleh tokoh ulama moden, contemporary. Tapi kami di GPTD berusaha ataupun cuba untuk mengenengahkan kita kata karya-karya turas ulama kita yang silam. Kita nak tengok bagaimana mereka memahami ataupun apakah yang terkandung dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan catatan peristiwa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting bukanlah kita tidak kita kata apa? Tidak layaklah untuk dan sebagai orang awam dan kita tidak layaklah untuk membesarkan isu-isu yang kita kata yang di luar pengetahuan kita. Cuma apa yang penting kita sebagai orang awam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata biasa-biasa, yang kita kata tidaklah sampai tahap alim dan sebagainya, kita nak ambil pengajaran. Iktibar paling tidak pun cukuplah. 1 tahun ni kita mengingati
dan kita baca sirah Nabi SAW walaupun setahun sekali pada bulan Rabiul Awal tahun hijrah ni. Kalau bagi yang sudah biasa dengan ilmu hadis, ilmu kita kata apa-apa saja sunnah dan sebagainya, mereka sudah berkecimpung lama kan. Sering berkecimpung lama dengan bidang hadis. Tapi walau macam mana kita yang biasa ni, kita usahalah paling tidak pun memahami ataupun baca, mengingati kembali sirah Nabi sekali setahun bulan Rabiul Awal ni. InsyaAllah pada hari ini saya akan membaca sedikit. Kalau nak baca sirah perjalanan Nabi pada lahir sehingga wafat memang panjang. Jadi bersempena dengan kita kata sambutan ataupun tarikh yang disebut sebagai Maulidul Rasul, saya nak bacalah berkenaan dengan Maulidul Rasul daripada kitab Syekh Ahmad Al-Fatani tadi yang bertajuk Badrut Tamam wan Nujum Ats-Tsawaqib. Badrut Tamam wan Nujum Ats-Tsawaqib. Okey. Jadi kalau nak salinan dia, saya boleh sharekan. Saya sharekan di ruangan chat. Boleh download dah kitab ni. Okey, baiklah. Ini boleh tengoklah. Kita boleh tengok sama-sama, kita baca dan berkenaan dengan kitab ni. Jadi naskah yang saya miliki ini adalah cetakan daripada Al-Mustaqim Muhammad Nahdi Press. Sebuah terbitan daripada Fatani. Ada juga terbitan daripada Khazanah Fataniyah di Malaysia. Dan ada juga yang telah merumikan karya ini pada bahasa tulisan Jawi, tulisan Rumi. Tapi apa yang penting, kita kata tak banyak lagi lah dibaca secara umum. Yang ada pun dan kajian-kajian ilmiah dalam bentuk jurnal, artikel jurnal dan sebagainya, itu sajalah. Pembacaan awam mungkin belum ada lagi. Jadi apa yang penting, kita nak ambil iktibar pengajaran daripada kitab ini dan keberkatan daripada ulama ataupun pengarang kitab ini, Syekh Ahmad Al-Fatani. Okey, baiklah, saya pergi satu muka ke satu muka. Jadi untuk yang pertama sekali, kita lihat kepada muka hadapan kitab ini dan tulisan Jawi sepenuhnya. InsyaAllah ini hanya bahasa Jawi lama, dan kalau siapa yang ada pengetahuan Jawi tu, bolehlah dia baca. Okay, kalau nak download, boleh download. Salinan kitab ni ada. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca cover depan dia. Inilah risalah yang amat indah. Dinamakan dia Badrut Tamam wan Nujumus Tsawaqib. Pada menyatakan ahwal penghulu kita Okay, selamat datang dan saudari Suhailah, bos masuk. Silakan. Okay. Hilang. Okay, kita tengok Pada menyatakan ahwal penghulu kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan barang yang bagi sesetengah daripada keluarganya dan sahabatnya daripada ahwal dan manaqib, maka adalah perceraiannya pada kejadian nurnya sallallahu alaihi wasallam dan berpindah-pindah hingga sampai kepada bapanya, dan pada cerita hendak dikurbankan bapanya. Okey, kita berhenti setakat tu. Kita tengok apa yang Syekh Ahmad Al-Fatani tulis pada
kulit depan buku ni. Jadi kesan para ulama turas kan, ataupun kita kata ulama pondok, ulama-ulama tradisional, mereka akan menulis intro ataupun pengenalan kepada kitab ni di muka hadapan. Jadi kita boleh baca apa yang terkandung dalam kitab ni. Jadi seperti mana yang tadi kita baca, dan pertama buku ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan pada keluarga dan sahabatnya, dan serta biografi mereka. Manaqib ialah kita kata senang faham biografi. Dan apa yang kita nak tengok kat sini, kitab ini disebabkan kitab ini kitab tradisional ataupun kitab turas, dan kitab ini masih membincangkan berkenaan dengan kejadian Nur Muhammad. Kalau hari ini, seperti mana yang kita tahu, perbincangan tentang Nur Muhammad ni satu kata polemik lah, dan dah jadi isu yang agak hangat sedikit, dan dikaji oleh para ilmuwan dan sebagainya. Tidak apa, itu adalah kita kata kajian-kajian terkini yang dilakukan kepada pendapat-pendapat ataupun catatan-catatan sejarah ataupun catatan berkenaan Nabi SAW daripada yang terdahulu. Jadi seperti mana kita tahu, Syekh Ahmad Al-Fatani hidup pada awal abad ke-20, tahun 18, hujung 18 hingga awal 19. Jadi ilmu Islam yang kita kata kita bercakap dalam konteks alam Melayu, masih lagi membicarakan tentang Nur Muhammad. Okey, tak apa. Itu di luar pengetahuan saya juga. Jadi saya tidak akan cerita panjang lah berkenaan dengan perkara ni. Okey. Kita sambung. Dan cerita berkahwin bapanya dengan ibunya dan mengandungnya dengan dia dan diperanakkan dia. Dan pada dibangkitkan dia jadi Rasul. Dan masuk Islam sahabat dan berpindah setengah mereka itu kepada negeri Habasyah. Dan pada menyakiti kufar Quraisy akan dia. Dan berpindahnya kemudian dan mendirikannya akan agama Allah Ta'ala hingga suci ia. Dan pada wafatnya dan pada selang-selang demikian itu beberapa banyak cerita yang sahih, yang indah-indah, dan pada akhirnya beberapa fasal pada manaqib Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, dan manaqib sahabat yang 4. Okey, yang 4 tu siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Jadi kita boleh tahu dalam buku ni satu kita kata sirah yang paling asas, bukan saja berkenaan dengan kita kata bukan berkenaan dengan sirah Nabi saja, tapi turut diceritakan tentang sahabat Nabi yang utama. Maksudnya kalau kita sebagai kita kata pemula ataupun baru nak start baca sirah, kita tidak mampulah untuk membaca kitab Siyar A'lam An-Nubala ataupun Tabaqat Asy-Syafi'iyah ataupun kitab-kitab yang berkenaan dengan Tabaqat banyaklah Zahabi, kitab biografi manaqib sahabat yang banyak-banyak yang tebal-tebal tu. Kita tak mampulah kan untuk ketahui semua. Tapi Syekh Ahmad Al-Fatani antara usaha beliau untuk memperkenalkan sahabat Nabi ni melalui kitab ni yang sangat nipis. Kalau kita nipis sangat. Kalau kita mengaji satu semester di universiti pun saya rasa boleh habis lah. Cukup lah kitab ni sebagai basic lah. Jadi sahabat-sahabat yang ditengahkan, 4 sahabat yang tadi, Khalifah Ar-Rashidin, juga Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah, juga cucu baginda Al-Hasan dan Al-Husain. Okey. Tarjamah. Tarjamah ni, jadi kita boleh faham Syekh Ahmad Al-Fatani beliau menterjemahkan. Saya tidak dinyatakan daripada kitab mana beliau terjemahkan, tetapi di sini bila dikata tarjamah,
diterjemahkan ataupun terjemahan ini diusahakan oleh Ar-Raji Karamu Rabbihi Al-Ahsani Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Ini Syekh Ahmad Al-Fatani, penyusun atau penterjemah kitab ni. Afallah ta'ala anhum wa an walidayhim wa muhibbihim wal muslimin amin. Jadi berkenaan Syekh Ahmad Al-Fatani kan, dan sebagaimana yang telah dikaji ataupun telah diketengahkan oleh para pekaji di UKM ataupun di mana-mana universiti yang menceritakan tentang sumbangan dan jasa Syekh Ahmad Al-Fatani. Selain daripada kita tahu beliau adalah seorang tokoh ulama yang berpengaruh di Mekah, yang ada, ya kita kata apa, menjadi jaringan ulama-ulama ataupun menjadi tok guru kepada ulama Nusantara yang belajar di Mekah. Dan kita juga tahu Syekh Ahmad Al-Fatani seorang yang hebat ataupun pakar dalam bidang kimia, pakar dalam bidang sejarah, pakar dan paling yang kita nak sebut sini adalah pakar dalam bidang balaghah ataupun sastra. Jadi bukan sastra Arab saja, bahkan sastra Melayu ataupun puisi, pantun. Jadi diceritakan daripada guru kami, Tuan Guru Haji Ahmad Ridauddin, ketika beliau membacakan kitab apa tu nama, Faridatul Faraid di USIM tahun lalu. Beliau menceritakan sedikit biografi Syekh Ahmad Al-Fatani. Beliau katakan waktu zaman Syekh Ahmad Al-Fatani di Mekah, kita kata gubernur Mekah tu adakan satu pertandingan mengubah syair Arab. Jadi apabila ketika itu Syekh Ahmad Al-Fatani bersama rakan-rakan sepengajian dia yang berbangsa Arab, masuklah pertandingan tu kan, masuk buat syair. Dan sekali dijadikan cerita, Syekh Ahmad Al-Fatani menang dalam pertandingan tu sebab perubahan syair ataupun kita kata prosa bahasa Arab beliau sangat cantik dan indah sehingga mengalahkan atau peserta-peserta bangsa Arab yang lain. Jadi nak kata hebatnya ulama kita dulu bukan calang-calang. Jadi antaranya kita boleh tengoklah dalam kitab ni kan, disebut, dan dalam kitab ni boleh saya katakan hampirlah banyaklah 2-3 prosa yang saya jumpa, bukan ada puisi, ada pantun dan syair yang ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab dicampur. Menunjukkan bahawa Syekh Ahmad Fatani ni seorang yang indah ataupun seorang yang memiliki bahasa yang indah, cantik punya bahasanya. Ni di muka hadapan ni disertakanlah syair ataupun puisinya. Ya asyiqi badri tamam Muhammadun hadiul wardil millatil bayda khudha risalah qad hawta atwarihi wajalat mahya husnihi lirra'yi adu alaiha bin nawajizaniha muharrun halalun aw zala ma fahiya allati ta'law risalah bahjatan ka'ulu yakutu ala hansa lam la wa fiha wasfun mahbubun sama fakhun wajawaz ratbatal jawza. Itu kalau nak terjemahkan tu saya perlu terjemahkan lah, kalau ambil masa sedikit lah, sebab saya sudah lama meninggalkan kita kata balaghah ni. Dan macam mana pun kita boleh faham daripada ni menceritakan bahawa berkenaan dengan kemuliaan kisah ataupun perjalanan hidup Nabi SAW. Ka'ulu yakut alal hansa. Kata mulia tu macam berharganya bagaikan yakut. Yakut ni satu permata yang berharga lah. Tu nak kata. Fakhun wajawaz ratbatul jawza. Dia ada satu kebanggaan, satu benda yang hebat. Melebihi wajawaz, melebihi, melampaui ratbatul jawza, kedudukan ataupun kemuliaan ataupun keutamaan bintang Al-Jawza. Jawza ni kita saja dalam buruj lah. Saya tak pasti bintang Kartika ke bintang apa dah. Tu mungkin kita boleh check lah kepada siapa yang lebih mahir. Jadi kita bacalah sikit. Jadi mungkin ada 10 muka surat kan. Jadi kalau nak download halaman ni boleh ada di link yang saya sediakan. Saya copy semula lah untuk siapa yang baru masuk.
Boleh tengok lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif Syekh Ahmad Al-Fatani, Alhamdulillahil hadil mu'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Ni kita baca dalam bahasa Melayu, Jawi. Artinya bermula puji bagi Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada gambar yang sebenar lagi yang menolong. Mu'in. Al-hadi, gambar. Tak apa. Kita tengok. Dan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan mesejahtera ia akan dia bahasa Jawi dalam sikit. Dan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala dan mensejahtera ia atas penghulu kita Nabi Muhammad dan keluarganya dan taulannya sekalian mereka itu. Diterjemahkan Alhamdulillah ni. Wa ba'd. Maka adalah setengah daripada barang yang sayogia bagi umat bahawa mengetahui akan ahwal segala penghulunya, istimewa nabinya yang maha mulia. Supaya jadilah dengan demikian itu terlebih kejap ia pada yakinnya. Kejap ni kita kuat kejap. Dia kukuh, mantap pada keyakinan kepada Nabi SAW. Dan terlebih tetap ia pada imannya. Kejap ni pun sama, boleh masuk tetap jugalah. Dia stay. Dan bertambah-tambah kemuliaan dan kelebihan mereka itu pada hatinya dan tiada terlihat hamba atas kerangan ulama Melayu pada demikian itu sekali-kali. Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan bahawa ketika zaman dia tak ada lagi ulama Melayu yang menulis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahmad ni seorang yang kita kata trendsetter. Beliau orang pertama yang mengisi kekosongan yang ada. Waktu itu berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata sebagai pemula adalah digalakkanlah untuk kita membaca dulu kitab-kitab Jawi sebelum kita pergi kepada kitab yang lebih kita kata contemporary, yang lebih moden, yang disemakan. Tak apa, kita baca dulu yang ni, kemudian kita semak dan kita lengkapkan lagi pengetahuan kita dengan pengetahuan yang lebih detail dalam kitab-kitab yang terkini. Okay, janganlah pula kita menolak karya ulama-ulama kita dahulu kita hanya semata-mata kita menganggap seolah macam tak ada manfaat, seolah macam kitab ni tak ada faedah. Itu kita minta jauhlah daripada sikap macam tu. Kita tidak menghormati ulama yang telah berjasa kepada kita sampai sekarang. Mana ya? Maka hamba pungutkan daripada beberapa kitab yang bahasa Arab yang mu'tabarah. Beliau sebut ni semua kitab mu'tabarah, cuma tidak dinamakan. Kitab apa? Akan perhimpunan ibarat yang mukhtasarah dan hamba jadikan ia ini risalah dan hamba namakan dia. Jadi apa sumber Syekh Ahmad Fatani kutip yang guna untuk buku ni adalah kitab yang mu'tabarah bahasa Arab. Yang mu'tabarah ni kitab besar lah, kitab induk ataupun mutawalat. Dan juga kitab-kitab yang mukhtasar, yang sikit, yang pendek-pendek, yang ringkas. Dia gabung-gabung dan diterjemahkan. Jadi dinamakanlah ia sebagai Badrut Tamam An-Nujumus Thawaqib fi ba'di siyaril Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma li ba'di alihi wa sahbihi minal manaqib. Jadi inilah tajuk panjangnya. Yang di cover tadi hanya sikitlah tajuk pendeknya. Jadi kalau kita tengok, cantik. Biasanya kalau kitab-kitab turas, penamaan dia tu cantik. Kita boleh tengok gaya penamaan kitab tu. Pertama, dia biasanya ada 3 perenggan. Ataupun 2 perenggan. Ataupun frasa, 2 frasa atau 3 frasa. Dan frasa yang pertama dan yang kedua ataupun yang ketiga, atau yang pertama dan ketiga mesti akan sama.
huruf penghujungnya ataupun kita kata kofiahnya. Dia punya dari segi balarah, dari segi sastranya. Contohnya Badrut Tamam wan An-Nujumus Thawaqib. Okey, kita potong sini. Jadi itu satu. Itu nama tajuk dia. Tajuk ni, tajuk yang baris pertama ni lebih kepada menggambarkan kita kata bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang kita tak tahu maksud dia apa. Ataupun tak ada kaitan pun dengan nama kitab. Tak ada kaitan pun dengan kandungan kitab. Tapi dia biasanya akan meletakkan bahasa yang berbunga-bunga. Jadi frasa yang kedua akan diceritakan kitab tu tentang apa. Keterangan kitab tu. Jadi ditulis fi ba'di siyaril Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma li ba'di alihi wa sahbihi minal manaqib. Sama. Qaf ba, thawaqib, manaqib. Kalau dari segi kofiahnya sama. Kata thawaqib, manaqib. Kita kena taknik dulu. Itu dalam bidang arut kofiah. Tapi nak kata kalau dalam ni dia guna dua frasa. Okey, fi ba'di diterangkan apakah kitab ni? Fi cerita tentang sirah Nabi SAW, fi ba'di sebahagian, bukannya kitab yang cerita penuh bukan cerita terperinci, hanya sebahagian saja. Kan? Dan juga li ba'di alihi, sebahagian ahli keluarganya seperti yang tadi kita sebut Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dan juga cucu baginda Hasan dan Husain. Dan juga wasahbihi wa ba'di sahbihi, dan sebahagian daripada sahabat-sahabatnya yang 4 tadi. Bukan semua sahabat Nabi diceritakan, atau tak banyak pun sahabat Nabi diceritakan, hanya 4 orang saja. Jadi diterjemahkan pula. Okey, ni saya baca tadi lah, apa yang saya baca tadi lah. Pada menyatakan setengah daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelakuan Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada menyatakan barang yang bagi setengah daripada keluarganya dan sahabatnya daripada manaqib. Artinya segala kelebihan dan kelakuan yang kepujian. Okey dah. Terus itu. Dan hamba beraturkan dia atas 7 fasal. Ni Syekh Ahmad Fatani cerita tentang kandungan. Biasanya kalau zaman dulu tak ada kandungan macam kita. Dia akan cerita kandungan dalam mukadimah. Ada 7 fasal kitab nipis ni. Maka fasal yang pertama, pada ahwal Nabi SAW daripada permulaan dijadikan nurnya dan diperanakkan dia hingga wafatnya. Okey, itu fasal yang pertama. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kita tak bincangkanlah berkenaan dengan isu Nur Muhammad dan sebagainya, sebab itu di luar bidang saya. Tapi saya cuma membacakan apa yang dicatatkan oleh Syekh Al-Fatani. Kita start, saya akan mulakan daripada kisah kelahiran yang mu'tabar, yang kita dah biasa dengar. Syekh Ahmad Fatani tulis macam mana. Okey. Fasal yang kedua, pada manaqib Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga, pada manaqib Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, dan segala fasal yang 4. Kemudian pada manaqib Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan mereka itu sahabat yang 4 yang maha mulia ridwanullah ta'ala anhum ajma'in. Okey. Habis mukadimah. Jadi kita masuk fasal yang pertama, insya-Allah. Dan saya akan baca berkenaan fasa pertama lah, daripada zaman Nabi dilahirkan sehingga Nabi menjadi Rasul. Bersempena dengan Maulid baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-faslul awal fi ba'di ahwali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan setengah daripada ahwal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, okey, Syekh Ahmad Fatani lah, bahawa perkataan atas barang yang bergantung dengan segala sirahnya sallallahu alaihi wasallam, artinya segala kelakuannya yang dipuji itu tiada hampir dapat dihinggakan, tak boleh nak dibandingkan. Maksudnya sikap dan perjalanan kisah hidup Nabi ni memang tak boleh dibandingkan dengan perjalanan hidup sesiapa. Jadi itulah kita tak boleh nak kata lah macam-macam bandingan semisalannya kepada kita. Kita bandingkan Nabi dengan kita. Itu silap. Jadi sayanglah pada siapa yang mengatakan sebagai contoh Nabi buat macam ni, kita pun cakap, kita pun boleh lah. Contohnya kita nisbahkan kepada Nabi, Allah Nabi pun boleh mungkin janji, kita pun boleh lah. Itu adalah perkataan yang kita kata tidak beradab lah. Sebab
Syekh Ahmad Fatin dah kata sirah tidak terhingga, tidak boleh dibandingkan dengan apa yang berlaku pada kita. Kita boleh samakan. Itulah adalah tanda kita betul menghormati ataupun mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semudah tu je. Tak perlu nak lebih-lebih. Tak perlu nak buat apa. Kita kata buat macam-macam apa tak. Kita mulakan yang paling mudah, kita jaga, kita hormati ataupun cakapan kita jaga, jangan sampai merendahkan martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata-kata yang macam tu. Jadi berkata syair. Seorang penyair berkata, macam saya kata, memang Syekh Al-Fatah ni, dia suka menyelitkan syair-syair dan puisi supaya nampak kitabnya itu bahasa dia berbunga-bunga, cantik. Wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafna zaman wa fihi ma lam yuwassaf wasifihi. Mafhum dia, kita kata betapa indah dan cantiknya kan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yafna zaman wa fihi ma lam yuwassaf, yang tidak pernah diungkapkan oleh sepanjang zaman tentang sesuatu yang lebih indah perjalanan hidup manusia berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu mafhum ni lah. Tu kita tengoklah apa yang Syekh Ahmad tulis. Bagus. Syekh Ahmad ni dia akan terangkan maksud syairnya. Artinya, dan atas bagi-bagi berbagai-bagai segala yang mensifatkan dia dengan keelokannya. Maksudnya semua perkara yang semua keelokan yang ada disifatkan pada Nabi. Habislah zaman dan padahal ada padanya barang yang tiada disifatkan. Maksudnya memang kita kata sepanjang zaman, teladan sepanjang zaman lah. Semudah kita kata teladan sepanjang zaman. Kita kata setiap zaman tak ada yang semisal sebanding dengan sirah atau sifat perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud kami bahawa kami menyebutkan daripada akan barang yang mudah kami campaikan jua supaya hasil bagi kami dan bagi mereka yang mentalaahkan risalah ini dan yang membacanya dan yang mendengarkannya insya-Allah taala. Okey. Ini Syekh Ahmad kata mudah-mudahan siapa yang membaca risalah ini akan faham dan mudah, senang kita nak faham. Tak perlu nak susah-susah. Okey. Ini yang selebihnya berkata SAW ni adalah perbincangan tentang Nur Muhammad. Tak apa. Saya skip sebab saya bukan ahli dalam bidang tu nak cakap tentang dia. Tapi kita tengok, saya akan mulakan berkenaan dengan kita kata kisah berkenaan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok ya. Ni yang dia dah. Kita cerita ni Abdullah berkahwin dengan ayah baginda kahwin dengan ibunya. Dan begitu bahasa dia. Okey, ni cerita pasal telaga Zamzam. Okey, tak apa, kita nak pada Zamzam lah. Okey. Ni berkaitan dengan bapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni mungkin kisah yang kita jarang dengar lah. Tapi kita tengok apa yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Fatah ni. Dan ini sambungan daripada cerita sebelum ni lah berkenaan dengan Nur Muhammad lah. Ni saya cuma bacakan saja. Berkenaan dengan bapanya sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah Al-Zabih. Dan digelarkan dia dengan Zabih, artinya sembelihan. Kerana bapanya Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW, menghendaki sembelihkan dia. Menghendaki, maksudnya Abdul Muttalib kan, nak sembelih Abdullah ni. Lebih kurang macam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kenyataan demikian itu bahawa sekabilah Jurhum yang diam mereka itu pada Mekah, tatkala kedatangan atas mereka itu barang yang mengeluarkan mereka itu daripadanya. Menyajalah Amru bin
Al-Harith Al-Jurhumi kepada beberapa mata benda yang nafisah. Okey, maka ditarahnya di dalam telaga Zamzam dan dikambusnya akan dia dan bersungguh-sungguh ia pada menyembunyikan dia dan lari ia serta kaumnya ke negeri Yaman. Okey, ini cerita tentang kabilah Jurhum dan Amru bin Al-Harith Al-Jurhumi. Beliau menanam, mungkin ada kisah pada zaman sebelum Islam tu. Kabilah Jurhum ni menimbus telaga Zamzam yang ada di Mekah. Lepas tu dia lari ke negeri Yaman. Maksudnya waktu sebelum kelahiran Nabi, telaga Zamzam dah ditimbus. Maka berkekalan tersembunyi ia kadar lebih daripada 500 tahun tiada diketahui tempatnya hingga Allah Ta'ala akan diilhamkan Allah Ta'ala akan Abdul Muttalib sudah menggali akan dia pada tempatnya dengan beberapa tanda. Abdul Muttalib menggali semula pergi ataupun telaga Zamzam. Ini mungkin ada dalam kisah Nabi yang buku sirah kanak-kanak yang kita biasa dengar. Saya pun pernah baca kisah ni dulu. Berkenaan dengan Abdul Muttalib menggali semula telaga Zamzam. Dan demikian itu dalam mimpinya beberapa kali. Maka menggalilah ia dan anaknya Al-Harith 3 hari dan tiada ada bagi Abdul Muttalib anak melainkan seorang itu jua. Jadi ketika itu Abdul Muttalib ada seorang anak saja. Namanya Al-Harith. Dan telah menyakiti setengah daripada Quraisy akan dia dan menegah mereka itu dan meroboh-roboh mereka itu akan dia, maka bernazarlah ia. Jadi orang Quraisy ni menegah, kau buat apa kan, itu soalan. Abdul Muttalib mengkali-kali, tu orang Quraisy ni menghalang-halang. Bazir lah buat kerja macam ni kan, tak faedah. Dan sekali Abdul Muttalib bernazar. Katanya, jikalau memudah Allah Ta'ala baginya pada menggalikan Zamzam dan mengkurnia Allah Ta'ala baginya 10 orang anak lelaki dan jadi mereka itu yang menolongnya, nescaya menyembelih ia akan seorang daripada mereka itu kurban bagi Allah Ta'ala. Jadi kisahnya Abdul Muttalib bernazar. Dia ada seorang anak je waktu tu. Beliau gali. Dia dah macam tak lah, tak kuat, tak cukup tenaga dia nak gali telaga tu. Jadi Abdul Muttalib bernazar, kalau aku boleh, aku dikurniakan 10 orang lelaki dan dapat menggali telaga Zamzam ni, jadi dia akan korbankan yang bongsu sebagai kata tanda bersyukur. Bila nazar kena tunaikan lah. Waktu tu syariat Islam belum ada lagi. Jadi nazarnya ketika itu adalah seperti itu. Dan kita tahu ahli keluarga baginda SAW terpelihara akidah imannya, kita kata mengikut ajaran agama Nabi Ibrahim AS. Okey, mana? Maka berkekalan digalinya sehingga nyata ia baginya. Nampaklah dapat digali. Maka mengucap takbir ia bagi Allah dan dapat ia di dalamnya akan 2 rupa kijang daripada emas dan beberapa banyak pedang-pedang dan batu rantai. Maksud rupanya dalam telaga Zamzam tu ada banyak harta karun. Banyak harta lah sebenarnya. Itu sebab dikambus oleh Al-Harith tadi, Jurhumi. Maka memukul Abdul Muttalib akan segala pedang itu dijadikan dia pintu bagi Kaabah dan digantungkan 2 kijang emas itu pada pintu itu hingga dicurikan keduanya. Dia kata orang curi pula emas kan. Maka tak kala cukup bagi Abdul Muttalib 10 anak, menyeru ia akan mereka itu kepada menyempurnakan nazarnya. Bila dah selesai gali dan beliau pun dah ada 10 orang anak lelaki, dipanggillah 10 orang anak lelaki dia. Maka menerima sekalian itu, demikian itu maka masuk ia dengan mereka itu ke dalam Kaabah dan membuang andai-andai ada pada mereka itu dan berdoa ia kepada Allah Ta'ala memohon bahawa dikeluarkan andinya
pada mereka itu yang dikehendakinya. Maka tiba-tiba keluar, saya tak pasti apa, andai itu atas anaknya yang bernama Abdullah. Ini macam undi. Masya Allah. Okay, undi. Ni undi. Maksudnya diundilah. Dibuat cabutan undi, 10 orang anak lelaki tu diundi. Terkena dekat Abdullah. Macam tadi saya silap. Bukannya anak yang bongsu. Tapi dibuat undi. Tapi bila dah buat banyak kali, kena pada Abdullah. Bapa Nabi SAW. Maka mengambil Abdul Muttalib akan dia dengan tangannya dan mengambil ia akan pisau sembelihan dan berhadap ia dengannya pergi ke tempat menyembelih. Maka berdiri Quraisy menegah mereka itu akan dia daripada sembelihnya. Maka orang Quraisy pun marah lah. Menghalang. Tadi nak gali telaga pun orang Quraisy halang. nak sembelih anak pun orang Quraisy halang juga. Gitu. Kemudian berantak mereka itu. Beriktifak mereka itu atas bahawa pergi mereka itu kepada seorang perempuan kahinah di negeri Khaybar. Maksudnya ada seorang itu. Orang Quraisy ni sepakat. Dia pergi jumpa ketika kahinah ni boleh kata bomoh lah. Ataupun kita kata tukang ramal lah. Yang waktu tu Islam tak lahir lagi. Di Khaybar, negeri Khaybar. Maka diceritakan kisah itu baginya. Maka berkata ia, berkuban oleh kamu 10 unta dan berbuang undi kamu. Maka jika keluar undi itu atas anak kamu, maka tambahlah olehmu pada unta. Okey. Jadi itulah ni kata orang zaman dulu. Orang Quraisy ni pergi berjumpa, minta pendapat lah. Dia tanya, kita kata orang tu pun, kita kahinah, tukang ramal ataupun tukang tilik ni pun bagi tahu. Wallahualam apa sandaran ataupun agama orang ni, kita tak pasti. Cuma dicadangkan sebagai gantian sembelih anak lelaki Abdullah tu kepada unta. Jadi kalau kena sekali lagi undi kepada Abdullah, tambah lagi unta. Kena kat Abdullah, tambah lagi unta. Sampai tak kena kat Abdullah. Itu alternatifnya lah. Okey, dia ceritakan seperti itu. Kemudian berundi kamu pula dan demikianlah hingga redha Tuhan kamu. Maka pulang mereka itu dan berkorban mereka itu 10 unta, kemudian 10 pula. Kemudian dah hingga sampai 9 kali 10, tiap-tiap 10 itu diundi, maka keluarnya undi pada tiap-tiap kali atas Abdullah. 10 kali. 10 kali tambah 10. Hingga sampai 9 kali, 10 tiap-tiap 10 itu undi, maka maksud sekali 10. Maksud 10 kali berapa banyak? 10 tu 1000. 1000 unta yang dikorbankan sebagai ganti untuk menggantikan azab mengkorbankan Abdullah. Maka tak kala cukup 100, bukan 1000, 100. Dia tulis 100 unta, keluarlah undi itu atas unta. Dah cukup 100 unta, dah 10 kali undi-undi Abdullah. Sekali kali yang ke-11 barulah unta. So jadi yang terkena kepada Abdullah tu, dia